Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berkumpul pada malam ni. InsyaAllah seperti biasa malam Jumaat, Khamis dan Jumaat kita jumpa 2 minggu sekali. Kita akan bincangkan berkenaan dengan tajuk berkaitan dengan fiqh, dan kebetulan saya cadangkan itu untuk kita habiskan Islam agama sempurna, yang mana kita ambil tajuk-tajuk yang penting dalam tajuk Islam agama sempurna ni, dan kita habiskan pada minggu yang lepas sebenarnya berkaitan dengan tajuk masalah persoalan ke-8 itu penguasaan orang kafir dekat umat Islam. Tapi bila kita bincangkan itu, penguasaan tersebut sebenarnya berlaku kerana perbuatan umat Islam itu sendirilah, mana keadaan mereka yang lemah, mereka bercanggahan satu sama lain, dan tidak kembali kepada Allah Taala sebenarnya. Dan mereka Allah Taala berikan sebab tu berada pada perkara berkenaan dalam surah Ali Imran kan. Ali Imran ayat 152. Allah terangkan berkenaan dengan Allah Taala berikan kekuatan pada umat Islam, tapi diorang gagal dan juga bercanggahan pada urusan dan derhakai Rasul sesudah mana dilihatkan akan harta, apa yang seronok, di mana kita lupakan janji dengan apa yang dijanjikan dengan Rasul. Kemudian ada yang nakkan dunia, ada yang nakkan akhirat. Okey, jadi Allah Taala pun Allah Taala kenakan kepada kita penguasaan kafir tadi dengan sebab itu. Jadi tak ada yang kita panggil dikenakan tanpa sebarang alasan. Mesti ada dia punya punca, dan itulah punca yang diterangkan dalam Quran Karim. Baik. Okay, hari ini kita masuk tajuk yang ke-9. Kita 10 lepas ni ada satu je lagi. Tajuk berkenaan Islam agama sempurna ni. Ke-9, wa amal mas'alatu tasi'atu, adapun persoalan yang ke-9. Amal mas'alatu tasi'atu, ada persoalan ke-9, allati hiya, yang ia adalah mas'alatu dha'fil muslimin. Ia adalah masalah kelemahan umat Islam, wakillatu adadihim, mas'alatul dha'fil muslimina wakillatu adadihim wa udadihim binisbati ilal kuffar. Ia persoalan kelemahan umat Islam, kekurangan bilangan mereka dan persiapan mereka. Bilangan dan persediaan mereka berbanding kepada orang-orang kafir. Mereka tengok orang kafir punya jumlah, kedudukan, persiapan berbanding umat Islam
kenapa umat Islam ni masih lagi berada pada tahap yang rendah. Okay. Itu yang nak dipahami kat sini. Baik. Faqad awdaha Allah Jalla wa Ala ilajaha fi kitabihi. Maka Allah Jalla wa Ala telah terangkan penawar perkara ini dalam kitabnya. Fabayyana annahu in alima min qulubi ibadihi ikhlasa kama yanbaghi kana min nata'ij dhalika al-ikhlasi an yakharu wa yaghlibu man huwa aqwa minhum. Dia jelaskan dia kata fabayyana, maka Allah terangkan bahawa sesungguhnya jika dia ketahui menyata kepada Allah Taala daripada hati hamba-hambanya keikhlasan sebagaimana yang sepatutnya, maka akan jadi daripada hasil keikhlasan tersebut bahawa mereka, iaitu hamba-hamba yang beriman ni, yang beriman ni akan menguasai dan menang, menewaskan sesiapa yang dia tu lebih kuat berbanding umat Islam itu sendiri. Sebenarnya ini masalah sejarah telah membuktikan, dan kita tengok dalam sejarah memang terbukti ini yang berlaku. Tetapi kerana fahaman materialistik sebahagian manusia, banyak di kalangan kita ni yang masih lagi melihat pada kemenangan tu hasil persiapan fizikal. Ayat yang macam disebutkan tu macam ayat kebatilan yang bersistem menewaskan kebenaran yang tanpa sistem. Ini sebenarnya logik akal, bahkan tak ada datang daripada Nabi SAW. Tidak pernah datang daripada Nabi SAW akal lafaz berkenaan. Bahkan lafaz tersebut dikatakan datang daripada Ali bin Abi Talib. Datang daripada Ali bin Abi Talib. Tapi realitinya yang berlaku dalam sejarah umat Islam, ini yang kita nak bincangkan. Masalah kurangnya bilangan, sedikit kurangnya persiapan, dan juga berbanding dengan orang kafir tadi, apa masalah sebenar dekat sini. Sebab balik pada asal, Allah Ta'ala telah jelaskan bahawa kalau didapati pada hati hamba-hamba yang beriman tu keikhlasan seperti mana yang patut, nescaya maka dia akan bantu hamba-hambanya yang beriman dan sampaikan mereka akan menang, menewaskan musuh-musuh yang lebih kuat berbanding umat Islam itu sendiri. Walidha, kerana itu sudah nyamuk. Lamma alima jalla wa ala min ahli al-bai'ati ridwan. Kerana ini, apabila telah mengetahui Allah Jalla wa Ala daripada hamba-hambanya, banyak juga. Ada 2-3 ekor. Datang mana tu? Okey, apabila mengetahui Allah Jalla wa Ala daripada ahli bai'ati ridwan. Bai'ati ridwan ni adalah apa perjanjian yang ada surah Al-Fatihah diceritakan apabila umat Islam pada tahun ke-6 Hijrah mereka pergi keluar untuk menunaikan umrah. Dan jumlah mereka ketika menunaikan umrah tu adalah 1,400 orang. Kita baca sejarah, kita akan tahu babnya. Dan dengan ketika mana mereka sampai dia nak sampai masuk tu, orang musyrikin telah menyekat baginda SAW dan orang Islam dari masuk ke Mekah. Sekat daripada masuk ke Mekah. Jadi Nabi dan para sahabat ketika tu pun terhentilah di Hudaibiyah. So duduk di Hudaibiyah, maka Nabi pun ketika tu utuskan seorang utusan. Utusan yang diutuskan adalah ketika itu Uthman bin Affan, yang dia masih lagi banyak keluarga dia di Mekah. So Nabi suruh dia untuk masuk dan berbincang dengan musyrikin Mekah atas tajuk masalah masuk menunaikan umrah. Sebab balik pada asal, mereka tak boleh sekat sesiapa yang datang untuk menuju Baitullahil Haram. Memang tak ada siapa boleh sekat. Tapi musyrikin telah sekat. Dia tak nak bagi Nabi masuk dengan orang-orang beriman. Jumlah mereka ketika itu 1,400 orang. Jadi ketika tu bila Uthman dihantar, memang Uthman diizinkanlah untuk tunaikan umrah. Dia tak nak buat, dia kata nak Rasulullah masuk sekali. Tapi musyrikin ketika tu tak nak bagi masuk. Dalam keadaan berasingan tu, bila Nabi di Hudaibiyah dengan para sahabat yang lain, Uthman masuk Mekah, datang berita kononnya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah mati dibunuh. Ketika itu baginda SAW telah mengambil janji daripada para sahabat. Ini sekiranya Uthman memang mati dibunuh, maka mereka akan masuk ke Mekah berperang walaupun dengan persiapan yang kurang, walaupun dengan kain ihram sekalipun, pakaian mereka tak ada baju besi, mereka akan masuk berperang, bertempur. Nabi ambil janji daripada 1,400 orang
yang bersama-sama baginda SAW, yang mencecah jumlah mereka 1,400 orang yang duduk dengan Nabi. Nabi bai'at satu persatu. Dia pokok samurah. Pokok samurah ni pokok, salah satu pokok macam akasia punya pokok lah kalau kita pergi kat sana. Pokok tu rendang, tapi ada duri-duri. So dalam pokok tersebut baginda berjanji dengan 1,400 orang para sahabat yang berada di Hudaibiyah ketika itu. Bai'ah seorang demi seorang. Ini bai'ah yang betul lah. Bai'ah tadi buat janji, kalau apa-apa jadi pada Uthman bin Affan, maka diorang masuk untuk perang. Okey. Perjanjian tu dipanggil Bai'atul Ridwan. Ini Bai'atul Ridwan. Perjanjian sebut Bai'atul Ridwan dipanggil. Jadi perjanjian berkenaan dan para sahabat berjanji seorang demi seorang. Bukan style elektrik, style apa, tarikat sesat, dia salam seorang, lepas tu kawan belakang pegang badan, yang tu pegang badan sampai belakang, itu bukan. Nabi tak buat macam tu. Itu jenis apa, tok guru pemalas. Dia nak apa, harta anak murid dia tapi pemalas gila. Tapi Nabi SAW kan, dia seorang Nabi kan, utusan Allah Ta'ala, tunjukkan macam mana bai'ah tersebut dibuat, dan dibuat secara seorang demi seorang. Bahkan ada 2-3 orang sahabat tu 2-3 kali Nabi nampak muka dia, kau dah bai'ah, dia kata sudah. Nabi kata datang bai'ah lagi. Jadi nak tunjukkan bahawa apa perbuatan tersebut itu yang syar'inya lah. Kalau perjanjian dibuat kena seorang demi seorang. Bukan datang style letrek. Yang letrek pegang badan dan ramai, betul okey, apa aci kan. Itu geng tarikat punya kerja. Tapi yang Nabi buat 1,400 orang tu seorang demi seorang Nabi bai'ah. Bai'ah seorang demi seorang 1,400 orang. Nabi bai'ah untuk apa, buat perjanjian kalau anda kata apa terjadi pada Uthman, mereka masuk berperang. Tapi tak masuk dia, cuma tunggu situ. Okey, itu dipanggil Bai'atul Ridwan. Perjanjian untuk membela kalau Uthman mati dibunuh. Okey. Jadi dalam kisah tersebut kan, Allah Taala telah tahu akan kebenaran apa dalam hati orang-orang yang datang untuk Bai'atul Ridwan. Dia orang tahu orang tahu apa yang berlaku dalam hati mereka, dia keikhlasan, okey. Sebagaimana sepatutnya. Wa nawwah bi ikhlasihim fi qaulina Allah Ta'ala, isytiharkan tentang keikhlasan hati mereka dalam firman-Nya dalam surah Al-Fath ayat ke-18. Allah nyatakan, ya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina, sebenarnya telah redha Allah Ta'ala terhadap orang-orang beriman. Telah redha Allah Ta'ala terhadap orang beriman. Idh yubayi'unaka tahta asy-syajarati, tatkala mereka membai'ah engkau wahai Muhammad di bawah pokok di Hudaibiyah tu. Fa'alima ma fi qulubihim, lalu Allah Ta'ala tahu apa dalam hati mereka. Yang mana Allah tahu mereka. Ini perjanjian dibuat oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. Jadi pokok tersebut telah ditebang ataupun tak ada, diketahui. Bahkan Musayyab apa bapa kepada Sa'id Musayyab sahabat Nabi SAW, dia kata tahun ke-7 bila diorang datang balik, Allah Ta'ala jadikan lupa. Tak ada siapa pun ingat pokok tu mana satu. Imam Nawawi kata itu adalah untuk menutup jalan pintu kesyirikan. Jadi bila tahun berikutnya diorang tak ingat langsung. Lepas tu ada orang zaman Umar bin Khattab jadi khalifah, ada orang datang singgah di kawasan Hudaibiyah, solat di situ kerana kata tempat Nabi bai'ah. Turunnya sakinah, turunnya ketenangan daripada Allah SWT. Allah Ta'ala redha terhadap mereka di pokok tersebut. Jadi Nabi SAW bai'ah di situ. So jadi ada orang solat di tempat berkenaan. So Umar bin Khattab dia kata dia pun tak ingat dia ada pada hari tersebut. Okay, baik. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita recap balik daripada tadi kan. Saya tak perasan berapa lama hilang. Okey. Yang saya perasan adalah saya tak tengok tadi. Sebabnya saya tengok belakang tu nampak sikit kan, apa skrin yang belakang tu. Sepatutnya saya tahulah apa jadi, tapi minta maaf tak perasan. Okey, tadi kita sedang bincangkan berkenaan Islam agama sempurna Islam agama sempurna. Bahagian yang bahagian ke-9. Silap tulis bahagian ke-9 sebenarnya. Bukan 8 ni 9. Malam ni sebenarnya bahagian ke-9. Saya silap tulis tadi tajuk. Okey. Siri ke-9 yang mana Islam agama sempurna ni bila kita sebutkan tadi
tajuk yang ke-9 yang kita sedang bincangkan adalah tentang kenapa persoalan tentang kelemahan umat Islam, sedikit bilangan mereka dan persiapan mereka berbanding orang kafir. Lemah orang Islam, kan, sikit bilangan mereka dan kekurangan persiapan mereka berbanding orang kafir. Dan kita terangkan bahawa ikut pada yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Amin Syakiti rahimahullah, dia kata Allah Ta'ala telah menerangkan Jalla wa'ala ubat penawar perkara ini dalam kitabnya. Dia bukan masalah pertukaran kita, tapi jawapan dia dah ada. Allah Ta'ala jelaskan bahawa jika dia tahu daripada hati hamba-hambanya keikhlasan sebagaimana yang patut, maka natijah dia, mana di antara natijah keikhlasan tersebut adalah Allah Ta'ala akan kuasakan dan juga menangkan mereka ke atas sesiapa yang lebih kuat berbanding umat Islam itu sendiri. Kerana ini bila Allah Ta'ala telah tahu, dia beri contoh sini, telah tahu daripada Ahli Baitur Ridwan yang kita terangkan, perjanjian yang Nabi SAW buat di bawah pohon pada tahun Samurah di Hudaibiyah. Maka ketika Uthman bin Affan masuk ke Mekah, datang berita Uthman bin Affan telah mati dibunuh, maka Nabi ambil perjanjian dengan para sahabat untuk bersiap sedia untuk pergi perang kalau sekiranya Uthman mati dibunuh. So perjanjian itu Baitur Ridwan. Sebab dinamakan Baitur Ridwan sebab Allah Ta'ala redha terhadap orang beriman. Jadi Allah Ta'ala terangkan, Allah Ta'ala isytiharkan keikhlasan orang-orang Islam ketika di Hudaibiyah tu dan perjanjian berkenaan dengan firman-Nya, laqad radallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Demi sungguh telah redha Allah Ta'ala terhadap orang beriman tatkala mereka membaiat engkau hai Muhammad di bawah pokok. Lalu Allah Ta'ala tahu apa dalam hati mereka. Ya. Dan Allah Ta'ala turunkan ketenangan atas mereka dan Allah Ta'ala janjikan untuk mereka penaklukan yang dekat. Jadi Allah Ta'ala jelaskan di antara natijah keikhlasan tersebut bahawa Allah Ta'ala jadikan mereka berkuasa, berupaya ke atas perkara yang mereka tak berupaya ke atasnya. Allah Ta'ala firmankan ya, dalam ayat ke-21, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allah biha. Ada benda lain yang kalian tak berupaya ke atasnya, Allah Ta'ala telah meliputi terhadap perkara tersebut. Maka Allah Ta'ala jelaskan bahawa mereka tak berupaya ke atasnya dan bahawa dia Allah Ta'ala telah meliputi terhadap perkara tersebut dan dia upayakan mereka untuk perkara tersebut dan dijadikan ia sebagai harta rampasan perang untuk mereka kerana apa yang dia tahu daripada keikhlasan. Keikhlasan hati itu yang penting. Tajuk dia macam yang kita sebutkan tadi, memang kita ikutkan umat Islam ni, ikutkan pada sejarah tak pernah paling ramai, tak pernah lebih advance daripada musuh. Tapi dalam masa yang sama, walau tidak advance tadi kan, diorang tetap menang. Kemenangan itu datang dari mana sebenarnya? Sebab kadang-kadang kita ni lebih melihat kepada persiapan. Kalau kita sebut tadi kan, banyak orang sering katakan kebatilan dengan sistem boleh menewaskan kebenaran dengan tanpa sistem. Itu bukan sabda Nabi SAW. Itu adalah dikatakan kata-kata Ali bin Abi Talib. So basically bab tu kena cover dulu. So kita sekarang ni macam keadaan kita sekarang, kita kata macam keadaan umat Islam di Malaysia. Contoh saya sebut tadi kan, ikut pada keadaan persiapan kita. Yang saya pernah sembang seorang pakar senjata. Dia kata kalau ikutkan kita tak ada upaya. Tapi balik pada asal, sekarang ni Allah Ta'ala dah janji pada kita. Kalau kita betul ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala akan berikan kepada kita apa yang kita tak berupaya pun kita akan dapat. Itu janji sebenar yang Allah Ta'ala berikan. So ubat penawar dia bukan setakat kita baiki diri kita dari segi persiapan atau bilangan. Tapi yang paling besar dia adalah persiapan kita untuk menjadi ikhlas. Jaga hati kita jangan dalam keadaan tidak ikhlas. Itu yang lebih penting dan lebih besar. Lebih penting, lebih besar adalah umat Islam fikirkan macam mana nak ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana dia sepatut ikhlas seperti yang Allah Ta'ala kendaki. Sebab itulah pembuka kunci bagi kemenangan mereka. Allah Ta'ala dah buktikan dalam sejarah kan, saya sebut tadi tentang Afghanistan. Tahu putus sebab Afghanistan, sebut Afghanistan dia putus sekarang. Aku lah mana tahu kan. Okay, pasal dia bila Soviet Union masuk ke Afghanistan, diorang datang dengan semua persiapan mereka buat masuk. Tapi oleh kerana beriman dengan janji Allah Ta'ala, dan bahkan diorang ketika tu datang bawa pisau je asalnya, tapi berakhir dengan memiliki senjata yang banyak. Macam sekarang ni kan, bila US keluar daripada Afghanistan pun sama juga, jadi kes yang sama. Senjata-senjata kan, Humvee lah, kereta perisai lah, helikopter lah, ditinggalkan oleh Amerika Syarikat bukan sikit, banyak, sangat banyak. Jadi bila kita nak fahamkan sekarang ni, benda ni yang jadi ni larinya musuh sebagainya sebab Allah Ta'ala nak bantu mereka. Walaupun ikut persiapan, ikut kekuatan, tentera Amerika Syarikat takkan terkalah lah.
dengan drone yang boleh bunuh orang dengan remote control saja. Memang kita kata tak ada sebarang pertahanan untuk umat Islam daripada serangan-serangan yang dibuat oleh Amerika Syarikat. Tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala berkuasa untuk menjadikan benda tersebut tidak seperti yang dikehendaki. Rusia keluar daripada Afghanistan sebab dia orang gagal. Lepas masuk berpuluh tahun mereka gagal dan mereka keluar macam tu saja. Itu kekalahan yang berlaku. Kan ini benda yang Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan perkara ni. So kalau ada keikhlasan maka dia orang akan dapat kemenangan. Kita macam tu juga. Dia bukan masalah baiki diri. Baiki situasi kita, ya bagus. Hantar anak kita belajar persenjataan, belajar berkenaan dengan pertahanan dan sebagainya, bagus. Tetapi untuk kemenangan sebenar bukan datang daripada persiapan. Allah kata wa man nasru illa min Allah. Tiada bantu pertolongan, tiada kemenangan kecuali dengan Allah. Kalau Allah Ta'ala nak kemenangan tu berlaku, dia akan jadi walaupun dengan kita sedikit. Itu yang nak kena fahamkan dalam konteks ni. Pasal penawar bagi tajuk kelemahan kita, kurang bilangan kita, kurang persiapan kita. Apa kita nak buat? Yang patut kita buat adalah baiki ikhlas kita. So Allah Ta'ala akan upayakan kita perkara yang kita tak berupaya asalnya. Itu sebenarnya yang dikehendaki di sini. Baik. Walidzalika, kerana itu, lamma darabal kuffaru 'ala al-muslimina fi ghazwati Ahzab. Kerana itu apabila telah menyerang memukul orang kafir ke atas muslim, buat serangan ke atas orang Islam dalam peperangan Ahzab. Dalam perang Ahzab. Dia letakkan, dia buatkan zalikal hisar askari. Dia buatkan satu kepungan ketenteraan ke atas penduduk Madinah. Kan, ke atas penduduk Madinah dibuat kepungan ketenteraan. Yang memang kita kata memang bentuk yang sangat mengejutkan. Tentera datang puluhan ribu untuk menyerang Madinah. Dan ketika itu kalau kita lihat memang dengan apa yang persiapan Islam ada, jumlah mereka tak cukup untuk melawan tentera-tentera tersebut. Puluhan ribu datang. Ada datang kata 10,000. Berbanding dengan berapa saja di kalangan para sahabat yang hadir ketika itu. Jadi diorang buat gali parit dan sebagainya untuk menyekat kehadiran musuh. Menyerbu ke Madinah, buat khandak. Betul perang Ahzab, perang tentera bersekutu, juga dikenali sebagai perang khandak. Khandak tu parit. Perang parit. So parit tu dikorek menjadi sebagai halangan sebab Madinah Allah takdirkan berada pada satu kawasan tanah dikepung daripada tanah dengan tanah gunung berapi. Yang batu dia tajam. Batu tu basalt rock tu memang tajam. Kalau dia kering dia porous dan dia tajam. Kalau kena pada kaki unta dan kuda akan hancur. Jadi bila datang tentera Ahzab, diorang tak boleh serang daripada kiri kanan, so diorang terpaksa datang atas ke bawah. Okey, jadi diorang datang dari satu arah, dan arah tersebutlah yang umat Islam gali parit sepanjang kawasan tersebut untuk menyekat daripada kemarahan tentera musyrikin, tentera Ahzab, tentera bersekutu. So, jadi memang apabila membuat orang kafir ke atas orang Islam dalam perang Ahzab, kepungan ketenteraan al-azim, yang besar, al-madhkur yang disebut fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Ahzab ayat 10 dan 11. 10 dan 11. Okey. Ayat 10 dan 11 Allah Ta'ala nyatakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Tatkala mereka datang daripada atas kamu, daripada bawah kamu. Daripada atas dan bawah kamu. Wa izzaghatil absar, dan tatkala berpinar mata. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan sampai jantung tu macam sampai ke saluran pernafasan. Ni hanajir, kawasan pernafasan. Bayangkan jantung tu dari situ masuk ke kawasan pernafasan, sesak nafas. Tengok keadaan yang berlaku. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan kalian menyangka pada Allah Ta'ala, terhadap Allah Ta'ala sangkaan-sangkaan. Sangkaan lah, yang macam doubt, macam boleh ke bantu sekian sebagainya. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida.
Di situ diuji orang-orang beriman dan mereka digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Ya. Jadi bila kena kepungan tersebut berlaku kan. Dia kata kanal ilaju hadha ad-dha'fi. Okey. Jadi menjadi penawar bagi kelemahan ini. Dan wal hisar al-askari, dan kepungan tentera yang berlaku tu al-ikhlasu lillah, adalah ikhlas kepada Allah. Wa quwwatul imani bihi, dan kekuatan iman dengannya. Qala ta'ala, Bismillah ta'ala dalam surah Ahzab 22, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan apabila melihat orang-orang beriman akan tentera Ahzab, tentera bersekutu, mereka kata inilah yang dijanjikan kepada kita oleh Allah dan juga oleh Rasulnya, dan benarlah Allah dan juga Rasulnya, dan mereka tak bertambah kecuali bertambah iman dan bertambah menyerah. So, bila nampak keadaan tersebut kan, menakutkan, mereka bila balik kepada Allah Ta'ala dan mereka kembali ikhlas kepada Allah Ta'ala dan juga beriman dengan janji Allah Ta'ala, kuatkan iman mereka dan ikhlaskan diri mereka, fakana min nata'ji dzalikal ikhlasi, maka terjadilah daripada hasil daripada natijah atau kesan keikhlasan tersebut, ma dzakarahu Allah biqaulihi, apa yang Allah Ta'ala sebutkan dengan firman-Nya, waraddallahu alladhina kafaru bighaizihim lam yanalu khaira, dan Allah Ta'ala menolak balik, menghalau semula, mengembalikan semula, menghalau balik orang-orang kafir dengan kemarahan mereka. Diorang kena marah pun tak dapat nak buat apa. Mereka tak mencapai sebarang kebaikan, tak dapat apa-apa pun datang. Wa kafallahu al-mu'minina al-qital, Allah Ta'ala mencukupkan orang beriman daripada peperangan. Mana dalam peperangan tersebut umat Islam tidak bertempur pun. Walaupun ada Sa'ad bin Mu'az kena panah kan, dipanah daripada arah musuh, luka, panah tu beracun dan membawa kematian dia. Tapi nak fahamkan sekarang, pada keseluruhan yang terjadi, pertempuran antara umat Islam dengan kafir dia tak berlaku. Umat Islam tak perlu untuk bertempur dalam peperangan berkenaan. So parit tu Allah Ta'ala jadikan sekat antara mereka dengan orang-orang musyrikin. Jadi Allah Ta'ala jadikan disebut keikhlasan mereka, sebab ayat 22 surah Ahzab tu menjelaskan berkenaan pendirian mereka ketika nampak tentera musuh. Ini mereka bertambah iman dan juga menyerah kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pun balas balik di atas keikhlasan mereka itu dengan Allah Ta'ala usir orang-orang kafir dengan kemarahan mereka. Mereka tak dapat apa-apa dan Allah Ta'ala cukupkan, menjadikan tidak perlu orang beriman ni berperang. Wa kana Allahu qawiyyan aziza, dan adalah Allah Ta'ala amat perkasa, amat kuat lagi amat perkasa. Wa anzala alladhina dhaharuhum min ahli alkitab min sayasihim, dan Allah Ta'ala turunkan, jatuhkan orang-orang yang menyokong mereka, menurunkan orang ahli kitab, menggunakan ahli kitab yang membantu ataupun menyokong mereka. Ini Bani Quraizah. Sebab ketika mana umat Islam sedang berhadapan dengan tentera Ahzab daripada depan, lepas tu diorang dari arah belakang, mereka cuba nak serang, dah buat persiapan nak serang. Jadi nak buat serangan daripada dua arah lah. Mana Madinah di tengah, yang ini akan datang di sini, datang di sini. Ini datang daripada atas dan bawah, disebut sebagai atas dan bawah, disebut sedemikian oleh Al-Quran Karim, bahawa kedudukan musuh tu datang dari atas dan bawah. Daripada bahasa kiri kanan tak boleh, kerana ada batu gunung berapi, atas dan bawah mereka datang serang. Mereka datang serang atas dan bawah. So ketika serangan tu cuba dibuat kan, kepada umat Islam, apa yang tentera Ahzab daripada depan terhalang dengan parit, tentera Bani Quraizah dan boleh nak keluar. Tapi bila mendengar keadaan tadi, Allah Ta'ala turun ke golongan ahli kitab yang membantu tentera musuh tu, min sayasihim, daripada benteng-benteng mereka, turunkan mereka daripada benteng-benteng mereka. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b, Allah Ta'ala lempar dalam hati mereka rasa gerun, rasa ketakutan. Fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa, satu kumpulan kalian bunuh dan satu kumpulan lagi kalian tawan sebagian lain. Wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tatauha, Allah Ta'ala wariskan kamu, dapat kamu warisi tanah mereka, rumah-rumah mereka, harta mereka dan bumi lain yang belum lagi kalian jejak. Itu pun Allah Ta'ala bagi kemudian.
Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Dan adalah Allah Taala atas sesuatu amat-amat berkuasa. Jadi kisah-kisah perang Bani Quraizah, bila Nabi balik daripada perang tentera Ahzab lari kan. Tentera Ahzab lari, maka Nabi SAW patah balik ketika itu pergi ke arah Bani Quraizah. Dan Bani Quraizah pula mereka asalnya bangga dengan mereka punya kubu yang tak ampuh, yang takkan boleh diceroboh oleh musuh dan sebagainya. Kepungan umat Islam kepung pada mereka. Tak lama lepas tu mereka pun setuju untuk kena, sebab mereka khianat terhadap perjanjian yang dijanjikan dengan Nabi SAW, bahawa mereka mempertahankan Madinah dan takkan bantu musuh untuk serang Madinah. Tapi ketika itu mereka langgar, mereka tahu mereka salah, maka mereka kata setuju untuk dihukum, tapi mereka nak dihukum oleh saudara mereka ketika zaman jahiliah dulu, itu Sa'ad bin Mu'adh. Mereka minta Sa'ad bin Mu'adh ketua kepada Aus untuk menghukum mereka. Dan ketika itulah dia letakkan hukuman oleh Sa'ad bin Mu'adh, dia letakkan hukuman bahawa semua sekali sambil Ubadah. Okey, semua sekali mereka tu diorang kena hukuman. Lelaki dibunuh, perempuan dan kanak-kanak tak balik lagi akan dibiarkan hidup. Dalam kumpulan tersebutlah isteri Nabi SAW yang antara isteri Nabi yang jadi isteri Nabi lepas tu adalah Safiyah binti Huyai. Adapun yang Bani Quraizah tu memang semua lelaki mereka dibunuh. Anak-anak mereka dibiarkan hidup. Tapi lepas tu mereka berasimilasi lah, dikahwini dan juga tinggal dengan umat Islam, dan terus hilang dia punya identiti sebagai Jew, sebagai Yahudi telah hilang, jadi Muslim dan asimilasi dengan umat Islam. Yang dibunuh hanya lelaki yang dewasa yang berupaya untuk berperang pada ketika itu, sebab mereka lah yang bergerak untuk menyerang Rasulullah SAW dan para sahabat daripada arah belakang. Musuh daripada depan, diorang dari belakang nak serang. Okay, jadi kisah dia ini Allah Ta'ala bantu umat Islam kan. Punca dia adalah keikhlasan mereka. Bukan sebab kerana persiapan mereka, bukan sebab kepandaian mereka, bukan sebab kerana kebijaksanaan mereka. Kepakaran dalam peperangan itu penting. Tapi kalau tak ada keikhlasan, maka tak ada kemenangan. Ikhlas itu yang dibuat dahulu. Dan bantuan Allah Ta'ala akan datang selepas itu. Wa hadzal ladzi yansuruhumullahu bihi ma kanu yadunnun. Dan ini bantuan perkara ini yang Allah Ta'ala bantu mereka dengannya, mereka tak pernah sangka pun. Bahkan kalau tentera Ahzab tu yang tak boleh datang bertembung dengan umat Islam, sebenarnya disekat oleh angin, malaikat dan angin. Itu malaikat dan angin. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Ahzab ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hei orang-orang beriman, kenanglah nikmat Allah Ta'ala ke atas kalian. Ingatlah balik nikmat Allah Ta'ala ke atas kalian. Idz ja'atkum junudun, tatkala datang kepada kamu tentera. Fa'arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha. Lalu kami utuskan kepada mereka angin dan juga tentera yang mereka tidak melihatnya. Memang dalam hadis, kalau kita lihat dalam kisah ayat ni, tentera apa kata angin tu dan tentera yang tak dilihat tu, tentera musyrikin, ni parit, ni tentera Islam, sebelah sini tentera musyrik. Okey, parit tu pemisah di antara mereka. Okay, pada malam berkumpul tentera Ahzab untuk menyerang Islam ketika tu, Nabi SAW dapat wahyu daripada Allah Ta'ala, musuh akan dikalahkan malam tu. Maka Nabi SAW pun minta beri tawaran kepada para sahabat. Nabi kata, siapa nak pergi ke sebelah musuh, tengok khabar apa jadi, datang balik jangan buat apa-apa, dan dia aku jamin dia takkan kena apa-apa, dan aku jamin dia jadi temanku di syurga nanti. Nabi berikan tawaran berkenaan sekali. Tentang musuh puluhan ribu, nak suruh seorang Muslim pergi seberang, tengok apa jadi. Tak ada siapa pun angkat tangan. Nabi tawarkan kali kedua, kan, siapa nak pergi ke sebelah, tengok apa jadi pada musuh, kan, jangan buat apa-apa, dan dia pun insya-Allah dia tak akan kena apa-apa. Batang sini balik, cerita pada aku, dan aku jamin dia jadi temanku di syurga. So kali kedua tak ada siapa nak pergi. So dia berjanji. Kali ketiga dia panggil pun tak ada siapa nak pergi. Nabi last kali panggil Huzaifah bin Yaman. Nabi kata bangun, dan dia disuruh Nabi pergi. Dia pergi lah. Dia pergi masuk ke seberang, kan, ini tentera, ini parit, kan, tentera Islam kat sini, tentera musuh kat sini, kan. Dia seberang je ke sebelah, tiba-tiba tengok ada angin yang sangat kuat, menerbalikkan periuk, menerbalikkan kemah, menjadikan kuda dan binatang-binatang yang dibawa tu kucar-kacir kelam kabut. Hatta tengah-tengah gelap tu, dia orang tangkap tangan pegang. Dia nampak ketika tu Abu Sufyan, dan dia pegang lembing, dia nak baling lah dekat Abu Sufyan, tapi terfikir Nabi janji dengan Nabi tak usah buat apa-apa, dia tak buat.
So pegang tangan, tanya siapa kan. Last sekali diorang ambil keputusan balik malam tu juga. Memang tak ada pertempuran berlaku. Sebab tu dalam pujian kan, antara pujian yang dipuji Allah Ta'ala dengannya adalah alhamdulillahi wahdah, segala puji bagi Allah, hanya dia sadaqa wa'dah, dia benarkan janjinya, wa nasara abdah, dan dia bantu hambanya itu Muhammad, wa azza junda, dia muliakan tenteranya, wa hazamal ahzaba wahdah, dan tewaskan tentera Ahzab secara bersendirian. Mana by himself, semua sekali tentera Ahzab tadi balik macam tu je. Itu yang kata orang-orang beriman tak perlu bertempur, Allah Ta'ala telah selamatkan mereka. Tapi punca semua ni adalah keikhlasan mereka. Bukan sebab kerana persiapan mereka, bukan kerana persenjataan mereka, bukan kerana tubuh badan mereka yang bertambah, bukan sebab mereka dapat makan benda yang berkhasiat kan, ataupun dapat suatu benda ke, tak ada. Yang mempunca dia adalah keikhlasan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ketika keluar tu memang sangat ikhlasnya mereka kepada Allah. Jadi Allah Taala pun berikan mereka segala benda mereka pun tak sangka akan dapat. Sebenarnya mereka tak sangka itu akan terjadi. Dan mereka kali parit dan sebagainya, mereka buat persiapan. Tapi kemenangan sebenar hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana musuh boleh gerun. Macam Bani Quraizah, Bani Nadir kan selepas tu. Kenapa diorang apa sebelum tu? Kenapa mereka jadi terus angkat tangan dan setuju tu? Ini Allah Taala punya kerja. Kalau tidak, kita pun letih juga nak kepung musuh berbulan-bulan untuk suruh musuh menyerah. Tapi musuh takkan menyerah. Tapi Allah Taala jadikan benda tu jadi mudah untuk umat Islam. Tidak sukar ke atas mereka untuk mendapat kemenangan. Itu yang apa yang berlaku. Dan punca dia, walau dalam keadaan sikitnya mereka, dalam keadaan lemahnya mereka, dalam keadaan persenjataan mereka tak banyak, namun begitu mereka tetap menang. Ini adalah rahsia dan kunci sebenar untuk kemenangan umat Islam, iaitu mereka perlulah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam melaksanakan tuntutan agama. Okey. Wali ajli hadha, dan demi kerana ini, kisah yang berlaku ni, kana minal adillati ala sihhati dinil Islam, menjadilah daripada tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk terhadap kesahihan agama Islam, anna taifatal qalilata, bahawa tentera yang sedikit, ad-dha'ifata, yang lemah, okey, al-mutamassikata bihi, yang berpegang dengan agamanya, dia boleh apa? Taghlibul kathiratal qawiyatal kafirata. Dia boleh menewaskan tentera yang ramai, yang kuat, yang kafir. Jumlah yang sedikit tadi boleh mengalahkan tentera yang banyak. Ini disebut dalam kisah ketika Talut perang dengan Jalut dalam surah Al-Baqarah kan, 246 sampai apa ayat terakhir tu, pembincangan tentang tajuk kisah tentera Talut yang mengalahkan akan Jalut. Itu dia keturunan daripada keturunan Musa AS dan Bani Israel. Dia dapat menang dalam ketika mana dia nak pergi bertempur dengan tentera Jalut tu. Dia kata Allah Ta'ala uji diorang dengan satu sungai kan, kalau siapa minum maka dia bukan tenteraku, siapa tak minum tenteraku, kecuali orang yang ambil seteguk je, satu cedokan untuk dia minum. Tapi semua boleh kata minum kecuali sedikit saja. So bila lepas daripada sampai pertempuran tu, jumlah mereka sangat sedikit. So yang minum banyak, yang menyebab yang terkeluar daripada kumpulan tentera tu banyak. Jadi bila nak bertempur tu, jumlah mereka sikit dan mereka mula takut, tak ada upaya. Ketika tu datang berkatalah dua orang yang takutkan Allah Taala dan takut Allah Taala. Dia kata apa? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa banyak kumpulan yang kecil menewaskan kumpulan yang besar dengan izin Allah, dan Allah Ta'ala bersama-sama orang yang bersabar. Itu telah datang memang Allah Ta'ala bersama orang yang bersabar, dan terbukti, bukan baru, berkali-kali Allah Ta'ala jadikan kumpulan kecil kalahkan kumpulan yang besar, orang yang lemah kalahkan orang yang kuat. Tapi dengan kedudukan pertama sekali, syarat dia adalah kumpulan yang sedikit lemah tadi berpegang dengan agama yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka, barulah akan berlaku kemenangan. Okay, dia kata apa? Walidzalika samallahu ta'ala yauma badrin, kerana ini telah menamakan Allah Ta'ala peristiwa Badar sebagai ayatan wa bayyinatan wa furqana, jadikan ia tanda, keterangan dan juga pembeza hak dan batil. Kenapa? Lidalalatihi ala sihhati dinil Islam, kerana petunjuk peristiwa Badar tu ke atas kebenaran, kesahihan agama Islam. Islam ni betul, tengok dekat situ. Dia bukan Islam tu betul time kita kaya.
Ni masalah sikit. Islam ni betul ni dalam ditunjukkan adalah ketika mana dia sedikit dan juga lemah tapi berjaya mengatasi yang kuat. Itu dah petunjuk Allah Ta'ala tentang pasal nak zahirkan kemenangan bukannya strategi, kemenangan bukannya perancangan, kemenangan bukannya persiapan, tapi kemenangan itu adalah daripada Allah Ta'ala semata-mata. Tapi syarat dia tadilah keikhlasan yang benar lah. Memang benar mereka ikhlas kepada Allah Ta'ala, memang betul-betul memang berserah kepada Allah Ta'ala, dan baru dapat kemenangan, bukan sebab kerana persiapan. Ikut persiapan US, Rusia persiapan lebih dahsyat, tapi boleh terkeluar daripada Afghanistan, atau US dengan persiapan yang kuat dahsyat pergi masuk ke Vietnam kan, setengah juta ketika perang Vietnam dahulu, setengah juta tentera US hilang, mati tak tahu ke mana, mission action hilang, setengah juta. Ini benda-benda yang banyak orang tak faham. Sebab perancangan kita satu benda, kemenangan sebenar bukan daripada kita, daripada Allah Ta'ala. Untuk menggagalkan perancangan kita, Allah Ta'ala boleh buat. Untuk menjadikan kita menang walaupun tanpa perancangan pun Allah Ta'ala boleh buat. Macam perang Badar tu, di antara benda yang para sahabat tak sangka. So, mereka keluar dalam keadaan jumlah mereka sedikit. Mereka 300 lebih orang, tentera musuh 1000 lebih. So pertempuran berlaku dan mereka menang. Berganda tentera musuh lebih ramai daripada mereka. Almost 3 kali ganda. Tapi mereka boleh menang juga, mengalahkan musuh. Ini benda yang kita panggil apa? Keajaiban. Dan ini adalah sebenarnya tanda kebenaran Islam. Allah Ta'ala tunjukkan itu tanda. Sebab tu dia kata dalam surah Al-Imran ayat ke-13, qad kan lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Telah ada untuk kamu tanda, bukti pada dua kumpulan yang berperang. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah. Satu kumpulan berperang di jalan Allah Ta'ala dan satu lagi kafir. Dan disebutkan itu adalah wadzalika yamu badrin. Itu adalah peristiwa Badar. Allah Ta'ala nyatakan ayat 41 Al-Anfal, faqala Allah Ta'ala in kuntum amantum billah, jika kalian beriman dengan Allah, wa ma anzalna ala abdina, dan apa kamu beriman dengan apa kami turun pada hamba kami, yaumal furqan, hari Furqan, yakni wadzalika yaumul badrin, itu peristiwa Badar, bukan hari Quran. Ini ayat 41 ni sering jadi salah. Kenapa kita sambut 17 Ramadan sebagai nuzul Quran? Inilah punca dia ayat ni. Sebab ada muarrikh, ada ahli sejarah kan, dia waqidi, dia tak kuat pun, tapi dalam sama kisah tadi masyhur, tersebar. Dan sekali orang pun letakkan 17 Ramadan, sebab dia kata 17 Ramadan lah berlakunya perang Badar, maka 17 Ramadan tu berkait dengan ayat Quran ni, dia kata. Maka ayat Quran ni kata Yaumul Furqan, hari Quran. Sedangkan Furqan dan Quran bukan semua maksudnya Quran. Furqan boleh masuk perbezaan hak dan batil, boleh masuk sebagai peraturan dan juga peraturan dan juga sistem. Sebab dia bukan bermaksudnya itu pasal Musa pun dapat Furqan. Furqan bukan Quran. Dekat sini Furqan tu adalah hak peristiwa Badar, sebab dia bezakan hak dan batil. Itu maksud sebenar dia. Okey. Dan Allah Ta'ala nyatakan, wa qala Ta'ala, menceritakan tentang peristiwa Badar tu, liyahlika man halaka an bayyinatin, supaya binasa siapa yang binasa daripada keterangan, dengan bukti. Binasa pun dengan bukti. Mana yang menang pun menang dengan bukti, yang kalah pun kalah dengan bukti. Bukti dia adalah yaumul badrin, wa dzalika yaumul badrin, dan itu adalah peristiwa Badar. Ala ma haqqaqahu ba'dhum, di atas apa dipastikan ia oleh sebahagian mereka, itu ahli tafsir. Itu yang maksud sebenar. Dan kita lihat ini sebenarnya untuk kita faham kan, kita ada masalah tapi penyelesaian dia apa. Buat kerja tak salah. Kita kata kita tambah persiapan, tajamkan pedang, belajar buat peluru, belajar buat kapal terbang sebagainya, buatlah. Tapi kita kena sedar bahawa tidak ada kemenangan kecuali pada Allah Ta'ala. Itu sebenarnya yang perlu ditanamkan. Sebab tak ada kemenangan kecuali Allah Ta'ala saja yang berikan. Dan baru kita boleh bergerak, move on. Sebab asbab yang kita ambil tadi bukan itu yang punca utama. Sebab dalam peperangan antara iman dan kufur, sentiasa Allah Ta'ala jadikan yang iman, mukmin ni sikit, yang kafir tu banyak. Dia jadikan macam balance dia macam tu, untuk zahirkan bahawa yang sedikit ini benar, yang ramai itu penipu, yang ramai itu bohong. Kan tunjuk berani tapi penakut. Itu sudut asal sebenarnya yang nak difahamkan kat sini. Okey. Wala syakka, dan tiada keraguan, anna ghalabatal fi'atal fi'atil qalilati dha'ifatil mu'minati, tidak ada syak bahawa kemenangan kumpulan yang sedikit, yang lemah,
yang beriman, lil kathiratil qawiyatil kafirati, terhadap kumpulan yang ramai, kuat dan kafir. Dalilun ala annaha alal haq. Ia adalah dalil bahawa kumpulan yang kecil itu adalah di atas kebenaran. Pasal itulah yang difahami. Yang kecil itu atas kebenaran, yang besar tu atas kebatilan. Dengan sebab itu Allah Taala sengaja jadikan mukmin ni, bila dia sedikit, dia rasa dia lemah, dia akan bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia manusia punya tabi'i, bila dia banyak, dia cukup dan tak berkeperluan, dia akan lupakan Allah Taala. Cara Allah Taala jadikan pergantungan mereka jadi lagi kuat. Allah Taala jadikan mereka jumlah yang sedikit, bukan yang ramai. Untuk supaya pergantungan mereka kepada Allah Taala lebih betul, lebih kuat. Kan? Pasal kita kadang-kadang macam tak kena sakit, kita akan merayu kepada Allah Taala. Bila hari sakit kita, baru kita sekian. Atau contoh macam duit tak ada. Bila duit tak ada, kita pun mula, ya Allah aku miskin, ya Allah aku tak cukup. Kita akan bercakap. Tapi kalau dia kata kita sentiasa cukup keperluan kita, nescaya kita takkan merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara atur Allah Taala yang tersendiri dalam menjadikan yang sedikit itu bergantung dan merayu kepada Allah Taala dengan lebih kuat berbanding yang ramai, yang besar, kan? Pasal pernah berlaku pada dalam peristiwa perang Hunain, kan? Bila mana umat Islam tu ketika itu ramai, 40,000 jumlah mereka, kan? Dalam surah Taubah, kan, Allah ceritakan wa yauma hunainin, daripada peristiwa Hunain, ayat nombor Hunain ni jap. Surah Taubah ayat yang ke 25. Wa yauma hunainin, daripada peristiwa Hunain, id ajabatkum kathratukum, tatkala menakjubkan kamu ramai jumlah kamu. Tapi walam tu'in ankum minallahi syai'a, tapi jumlah kamu yang banyak tu tidak mencukup kamu daripada Allah Taala sedikit pun. Mana tak ada boleh menjadikan kamu tak perlu pada Allah Taala. Dan jadi wadaqat 'alaikumul ard marahubat, dan jadi sempit ke atas kamu. Walaupun dah ramai tadi, bumi jadi sempit ke atas kamu, walaupun dengan luasnya bumi berkenaan. Thumma walaitum mudbirin, kemudian kamu lari ke belakang, bertempiaran. Sampai Nabi orang ketika itu sampai panggil balik para sahabat, wahai ahli pokok samurah. Nabi panggil balik dia, wahai orang Ansar, wahai orang wahai orang-orang pokok samurah, pokok yang berjanji dekat pokok itu, datang balik. Mana patah balik mereka, pasal dah ramai sangat lari. Pasal peperangan bila ramai sangat lari, ada orang akan ikut lari, kedua lari, tiga lari, sebab ingatkan strategi. Jadi dia lari. Mungkin dia berani, tapi dia ikut orang lari, dia lari. Jadi kemudian itu dah macam satu persetujuan bersama. Tak boleh menang lari ramai. Sebab tu siapa mula lari tu, atau siapa lari dalam peperangan adalah dosa besar. Kemudian antara kabair, sama macam berzina, sama macam minum arak, sama macam berjudi. Hukuman dia ataupun dia punya nilai dia termasuk dari kabair. Jadi bila kita lihat, kan, dalam peperangan tersebut jumlah ramai, tapi para sahabat Nabi SAW, kan, kerana dah ramai tadi, ada orang yang baru masuk Islam yang tak pernah bertempur sangat, dan memang tak ada dalam hati dia iman tu dengan kuat lagi, masih dalam proses. Bukan mereka tak ada iman, tapi mereka dalam proses baru nak membina iman. Jadi lari. Ramai tapi lari. Sebab tu kadang-kadang orang tu kata kita sikit macam nak buat kerja. Itu salah. Ayat tu salah. Sebab berdasar pada Al-Quran, sebenarnya jumlah kita tadi bukan jadi ukuran. Yang penting adalah masalah keikhlasan kita melakukan perkara tersebut. Kalau kita buat lillahi ta'ala, dan Allah Ta'ala akan bantu kita. Jadikan jumlah kita yang sedikit tadi bukan alasan untuk menang, untuk tak menang. Tak menjadi alasan kerana kita sikit kita kalah. Kerana kita tak ada persiapan cukup kita kalah. Itu sangat tak betul. Sangat tidak betul. Sebab tu Allah Ta'ala berikan kita rekod dalam Quran, kisah-kisah yang kita baca, supaya kita fahamkan bahawa kemenangan tadi daripada Allah Ta'ala, bukan daripada diri kita sendiri. Okay. Wa anna Allahu alladhi nasaraha, dan bahawa Allah Ta'ala dialah yang bantu kumpulannya sedikit tadi. Dia menang sebab Allah Ta'ala bantu dia. Kama qala fi waqa'ati badrin, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan mengenai peristiwa Badar. Surah Al-Imran ayat 123, Allah Ta'ala nyatakan, walaqad nasarakumullah fi badrin wa antum adillah, demikian Allah telah bantu kalian di Badar. Allah Ta'ala bantu kalian di Badar dalam keadaan kalian adalah golongan yang hina, yang sedikit. Kalian tak ramai, sedikit, tapi Allah Ta'ala bantu kalian di situ. Memang jelas kita tak logik untuk menang. Orang tunggu untuk kekalahan tapi jadi menang. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala bantu. Okay.
Allah Ta'ala nyatakan surah Al-Anfal ayat ke-12, id yuhi rabbuka ilal malaikati, tatkala mewahyukan Tuhanmu wahai Muhammad kepada para malaikat, inni ma'akum, aku bersama kalian, fasabbitul ladina amanu, maka kukuhkanlah, teguhkanlah orang-orang beriman, saulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba, aku akan lemparkan dalam hati-hati orang yang kafir keraguan. Ini apa ketakutan dan ru'b, rasa takut. Itu sebabnya benda yang terjadi. Kemenangan umat Islam, sejarah dalam sepanjang sejarah sebenarnya bukan berpunca kerana persiapan, bukan kerana kecerdikan, bukan kerana sekian, tapi kerana apa? Keikhlasan. Ikhlas mereka telah menjadikan mereka menang mengatasi musuh yang lebih ramai, yang lebih kuat, yang lebih advance dan lebih persiapan berbanding mereka. Ini sebenarnya rahsia dia. Ini rahsia yang kita panggil apa? Kita baca nampak tapi nak buat tak reti. Sebab kita masih lagi banyak dengan kita ni yang tak ada iman yang betul. Pasal kita, ya, kebaikan kita ni iman geografi, Islam geografi. Kita bukan iman kerana kita belajar, bukan kerana kita tahu, tapi kita beriman sebab ikut-ikutan. Sebab tu nenek kita iman, kita beriman. Itu je. Kenapa nak tinggalkan ni? Takkan tinggalkan tu nenek punya ajaran. Last sekali, iman kita pun bersifat geografi saja, bukan iman yang benar. Okay. Wal mu'minun alladhi wa'adahumullahu bin nasri. Okay. Dan orang beriman yang akan janjikan mereka dengan kemenangan. Kita tengok juga siapa. Okay. Wa bayanallahu ta'ala sifatihim wa mayyazahum biha an ghairihim. Dia kata orang beriman yang Allah Ta'ala janjikan mereka dengan kemenangan. Allah Ta'ala jelaskan sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka. Allah Ta'ala bezakan mereka dengannya daripada orang-orang lain. Qala, Allah Ta'ala firman surah Al-Hajj ayat 40. Wa la yansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Dan Allah Ta'ala pasti membantu, Allah Ta'ala membantu sesiapa yang membantunya. Maksudnya orang beriman yang bantu agama Allah. Orang yang nak menangkan agama Allah Ta'ala, bukan nak menangkan peribadi dia, bukan nak menangkan bangsa dia, tapi nak menangkan agama Allah. Kalau selagi kita masih lagi dalam keadaan nak menang ikut kebangsaan, jadi macam patriot lah apa benda kan, kumpulan tu sibuk tentang badi keturah lah, Melayu ini Melayu itu, sedangkan yang penting atas kita adalah Islam itu yang menjadi ke teratas. Islam itu yang menguasai. Kita nakkan macam tu, tapi dia tak. Dia nak katalah kita ni Yahudi lah benda kan, yang sesat kan. Saya tak faham kenapa dia mengaku kata kita ni orang Melayu ni adalah kabilah atau kabilah Bani Israel yang ni keluarga Bani Israel yang hilang, tak dijumpai. Ni pelik jugalah. Dia jadi macam seronok kat situ. Pasal balik pada asal dia sifat kebangsaan. Dia bukan nakkan kepada kemenangan untuk Islam. Dia nak kemenangan bangsa. Sedangkan dalam sejarah kan, kalau ikut pada bangsa dan baik kali akan gagal. Kan Nurdin Zanki kan, dia Kurdi, orang Kurd, bukannya orang Arab. Dan semua kalau kita perhatikan balik dalam sejarah umat Islam ni, lepas zaman para sahabat, memang yang membantu Islam, menangkan Islam kerana bukan orang Arab pun. Jadi bukan masalah bangsa, dia pasal agama itu sendiri. Betul. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala pasti bantu siapa yang bantunya. Siapa nak bantu Allah, Allah Ta'ala akan bantu dia. Dan sungguh Allah Ta'ala laqawiyyun aziz, benar-benar kuat, benar-benar lagi perkasa. Thumma mayyazahum, Allah Ta'ala asingkan mereka, istimewakan mereka, bezakan mereka an ghairihim, daripada orang-orang lain daripada mereka, bi sifatihim fi qawlihi, dengan sifat mereka dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj 41. Siapa mereka? Orang yang Allah Ta'ala akan beri bantuan ni tadi. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah. Orang-orang yang kalau kami kukuhkan dia, teguhkan dia di muka bumi, dapatkan di jawatan, dia akan dirikan solat. Wa atauz zakata, dan dia akan tunaikan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, dan dia menyuruh dengan yang ma'ruf. Wa nahau anil munkari, dan dia menegah dari kemungkaran. Walillahi akibatul umur, dan milik Allah lah penamat bagi segala perurusan. Ini benda yang kena ada. Kan kalau contoh macam yang siapa jadi menteri ke apa sebagainya kan, nak menangkan Islam, jangan sibuk nak berpolitik sangat. Sepatutnya dia kena tumpukan untuk agenda Islam. Tak berjaya tajuk lain. Dia jangan sangkakan bila kita kononnya gunakan cara politik tak berterus terang, kita tipu-tipu, bohong-bohong sikit, maka Islam akan menang. Jangan sangka macam tu. Sebab kemenangan daripada Allah Ta'ala. Ikhlas kita tu yang Allah Ta'ala nak. Bukan Allah Ta'ala tak nak daripada kita sebarang pengakuan tipu dan konon yang helah nak menang kata orang kafir tadi. Dan kita Alhamdulillah di Malaysia ni, kita negara yang pemerintah kita Muslim.
Raja agung kita Muslim. Kan? Menteri-menteri kita Muslim. Perdana Menteri kita Muslim. Ketua polis kita Muslim. Kan? Ketua tentera kita Muslim. Tapi dalam masa sama, pasal tadilah idea sekumpulan manusia yang katakan bahawa fizikal, materialistik tadi benda yang penting, sampai sekarang lah tak bergerak. Semua takut orang kata apa. Sedangkan kita dah jelas. Macam baru ni kecoh tentang tajuk orang undang-undang menyekat orang kafir daripada menyebarkan Islam pada umat Islam. Benda tu dalam perlembagaan dah ada lah. Dalam perlembagaan lagi dah ada. Bukan benda tu baru datang. Dah ada dalam perlembagaan daripada asal. Ketika ditubuhkan Malaysia ni, Persatuan Tanah Melayu, dalam perlembagaan tu tulis dah. Orang kafir tak boleh kembangkan agama kafir daripada orang Islam. Sebut terang-terang dah. Jadi apa benda pelik kan kalau orang kumpulan yang sesat kan atau kafir ni kata dia kata apa sebab tak ada kebebasan orang Islam boleh, kami tak boleh. Dalam perlembagaan dah ada. Cakap tu kan nak perlembagaan. Perlembagaan tu kita angkat, daulatkan. So sekarang ni dalam perlembagaan dah tulis dah tak boleh. Tapi tak didetailkan, tak diperincikan. Sebab benda ni akan merangkumi banyak perkara. Sebab apa? Penyebaran ajaran sesat kepada umat Islam pun akan diambil tindakan. Penyebaran ajaran sesat. Sekarang kita tak ada. Tak ada macam Kahal Al-Kadzab. Kan kumpulan contoh macam apa? Leput kan. Semua kumpulan yang sesat ni kan. Diorang tak ada akta untuk tangkap diorang, tahu tak? Sedangkan perlembagaan dah ada. Tak boleh menyebarkan ajaran yang bukan Islam kepada orang Islam. Itu bukan Islam. Ajaran lepat bukan ajaran Islam. Ajaran apa? Yusuf apa benda tak apa nama dia. Kan? Makrifatullah Tok Kenali tu. Bukan ajaran Islam. So bila dia buat benda tu bukan ajaran Islam, dia cuba sebar pada umat Islam. Akta tadi boleh sekat. Dan sekarang ni orang tak nampak kan. Pasal sekarang ni orang macam highlight kepada non-Muslim. Tak, sama termasuk yang ajaran sesat tadi. Ibu Yati ke, kan, PMYT ke, Asbodo kan. Semua sekali tu kalau nak disekat, digunakan akta tadi. Itu sebenarnya. Tapi banyak orang tak faham kenapa. Macam geng-geng Qadiani kan. Dia bukan ajaran Islam. Dia tak boleh disebar pada umat Islam. Dia tak boleh masuk kepada umat Islam langsung. Berdasar kepada akta tersebut. Berdasar pada perlembagaan tersebut. Yang tak didetailkan akta berkenaan. Itu tajuk dia. Jadi saya harap memang kita SWT berikan kekuatan kepada siapa-siapa jadi menteri ke, jadi sekian yang memang kerja untuk agama Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala akan insyaAllah jadikan. Sebab ini ciri-ciri bantuan Allah Ta'ala dapat pada orang macam ni. Memang kita akan hadapi syabaran dalam membuat kebenaran, menyuarakan kebenaran. Pasti ada penentangan. Kita tak usah harapkanlah orang akan senyum pada kita sepanjang waktu. So betul lah. Jadi jalanlah kan. Kalau dia kata, tapi syarat dia tadi lah. Dan kalau kita diberikan kuasa, orang yang akan dapat bantuan Allah Ta'ala adalah orang beriman. Yang kalau diberikan mereka ni kuasa, kan, mereka dirikan solat, mereka tunaikan zakat, perintah dengan yang makruf, larang daripada kemungkaran. Yang tak bimbang sebab apa? Sebab ujung tu segala urusan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita buat kerja. Gagal itu bukan alasan. Sebab gagal tadi bila tak berjaya, maksudnya Allah Taala tak bagi lagi kemenangan. Mungkin batch yang berikut pula, kumpulan yang akan datang pula. Bukannya maksud dah habis. Gagal tak ada. Yang gagal tu maksudnya Allah tak bagi. Mungkin kemenangan kita tak dapat sebab mungkin keikhlasan kita tak betul lagi. Itu maksud yang patut kita nilai balik. Okay? Wa hadzal ilajul ladzi asyarna ilaihi annahu ilajul lil hisar al askari, dan penawar ini yang kita tunjukkan kepadanya bahawa dia adalah penawar bagi kepungan ketenteraan. Asyarallahu ta'ala fi suratil munafiqin. Allah Ta'ala tunjukkan juga dalam surah munafiqin. Ila annahu aidan ilajul lil hisar al iqtisadi, bahawa ia juga penawar bagi kepungan atau sekatan ekonomi. Sebenarnya Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah bila tulis buku ni, dia bagi tahu sebenarnya pasal kalau pemimpin Arab, kan, negara Arab yang bimbang akan terkena sekatan ekonomi dan sebagainya, sebenarnya jawapan tu dah ada dalam Quran juga. Allah Ta'ala bagi tahu dah jawapan. Kalau betul dia bekerja, dia tindakan mereka kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bantu mereka hatta menghadapi sekatan ekonomi. Yang sekarang ni dia takutkan, banyak negara takut untuk buat macam kita sekarang kat Malaysia. Kadang kita dengar keterbukaan kepada liberal dan sebagainya. Punca dia adalah kerana ugutan ataupun ancaman sekatan ekonomi. US kan gunakan cara tersebut. Letakkan nama orang sekian, sekatan ekonomi. Ini sekian, sekatan ekonomi. Digunakan pada mana-mana tempat yang dia nak.
So last sekali PBB pun setuju dan jalan. Bila sekatan ekonomi berlaku, ubat tak masuk, makanan tak masuk, menyebabkan mungkin rakyat mati dengan ramai. Dan banyak pemimpin negara yang ada takut rakyat dia mati. Dia bukan macam Amerika Syarikat kan. Dia jahat. Bila dia jahat, dia memang tak kisah rakyat dia mati untuk kepentingan keadaan dia, matlamat menghalalkan cara. Tapi kita umat Islam dan banyak negara-negara lainnya di Asia terutamanya, mereka sayangkan rakyat. So bila diancam nyawa rakyat mereka, mereka sanggup untuk tidak ikut, tak buat apa yang mereka rancangkan sebab bimbang nyawa rakyat. Tapi dekat sini Allah Ta'ala bagi tahu, okay, pasal penawar untuk kita kepungan daripada kepungan ataupun sekatan ekonomi pun, jawapan dia juga adalah yang sama. Penawar dia adalah penawar yang sama. Itu adalah surah Munafikun ayat ke-7 kan, bila orang munafik berkata kan, wa dzalika fi qawlihi, itu adalah firman Allah Taala, humul ladzina yaquluna, mereka lah orang munafik ni yang berkata, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah, yang kalian infakkan harta pada siapa-siapa di sisi Rasulullah, hatta yanfaddu, supaya mereka bersurai. Sebab dia tak ada harta, Nabi, orang akan lari daripada Nabi. Dia cakap macam tu. Wa hadha alladhi arada al-munafiquna ay yaf'aluhu bil muslimin wa 'ainul hisar al-iqtisadi. Dan apa nak dibuat oleh orang munafik yang mereka nak buat terhadap orang yang berislam pada ketika tu, ia adalah sebenarnya sebiji, serupa dengan sekatan ekonomi. Wa qad asyara Allah Ta'ala ila anna ilajahu, dan Allah Ta'ala mengisyaratkan kepada bahawa penawar bagi perkara ni. Kita ada masalah ni dan apa penawar kita? Apa kita nak buat? Penawar adalah quwwatul iman bihi, kekuatan iman, kuat iman dengan Allah Ta'ala. Wasidqu tawajjuhi ilaihi, dan benar menghadap diri kepada Allah Ta'ala, Allah Jalla wa'ala. Okay? Allah Ta'ala terangkan dengan apa? Dengan firman-Nya. Ayat ke-7, kan? Ayat ke-7, Allah Ta'ala sambung lepas cakap orang munafik kata macam tu. Allah kata, walillahi khazainus samawati wal ard. Milik Allah lah harta-harta simpanan seluruh langit dan juga bumi. Kekayaan langit dan bumi ni memilih Allah Ta'ala. Walakinnal munafiqina la yafqahun, tapi orang munafik tidak memahami. Maka kalau diorang sekat sekalipun, Allah Ta'ala boleh kayakan kita. Okay. Sebab apa? Li'anna man biyadihi khazainus samawatul ardi, kerana dia yang, sesiapa yang di tangannya kekayaan simpanan seluruh langit dan bumi, la yudhi'u multaja'an ilaihi, dia takkan sia-siakan orang yang merayu dan berharap kepadanya. Okay. Muti'an ilahi, yang taat kepada dia. Orang taat dan lari kepada dia, nak minta pertolongan kepada dia. Orang taat dan juga dapatkan pertolongan kepada dia. Dia pasti bantu. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Talaq, ayat yang ke-2 dan 3, 2, 3. Allah Ta'ala nyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan jadikan untuk dia kelapangan di sebarang masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah Ta'ala rezekikan dia dari keadaan yang tidak dia menyangka-nyangka. Tak sangka kan, tak kira-kira tapi dapat. Wa may tawakkal Allah fa huwa hasbuhu, dan siapa bertawakal Allah Ta'ala, maka itu yang memadai baginya. Cukup, Allah Ta'ala akan cukupkan dia. So ini janji Allah Ta'ala yang sepatutnya kita percaya lebih daripada yang lain. Tapi benalah kelemahan iman kita menjadikan kita asyik berkira-kira. Kita lupa sebenarnya Allah Ta'ala yang menguasai segala pintu rezeki. Orang cuba tutup, tapi Allah Ta'ala akan buka. Allah Ta'ala akan buka. Tapi keyakinan kita tentang perkara ini tadi perlukan pada kita untuk merujuk balik kepada sejarah. Tengok balik sejarah tentang macam mana kemenangan umat Islam. Apa sal mereka menang? Kenapa mereka menang? Adakah kerana kekuatan mereka bertambah, makan tambah banyak ke? Tak ada. Apa benda sebab? Sebab ini yang kita kata sepatutnya menjadi formula yang sama untuk kemenangan kita pada masa kini. Wa bayyana dzalika aidha. Allah Ta'ala nyatakan demikian juga. Ini ketika mana dalam surah At-Taubah ayat ke-28, ketika mana Allah Ta'ala perintahkan umat Islam untuk tak benarkan lagi orang-orang musyrik datang masuk ke tanah haram lepas tahun tahun ke-9 tu. Yang lepas daripada penaklukan Mekah, tahun tu diorang dapat umrah lagi, tapi ketika tahun tu Nabi suruh Abu Bakar Siddiq anhu untuk isytiharkan ketika diwukuf ke di Mina, diisytiharkan pada orang ramai bahawa janganlah datang haji pada tahun depan seorang musyrik. Ini musyrik datang tahun depan. So bila benda ni diisytiharkan, ada berlaku di kalangan umat Islam rasa kebimbangan. Sebab mungkin perniagaan yang dia berniagakan melintasi musyrik tersebut. Orang musyrik ni jaga ni, orang musyrik ni perniagaan berniaga dengan dia. Dia bawa barang mentah, dia yang bawa barang-barang daripada luar. Jadi bila tak boleh masuk, diorang anggap akan rasa akan berlaku sekatan
rezeki ke atas mereka. Maka Allah Ta'ala jawab. Allah kata, wa in khiftum ailatan. Kalau kamu semua takutkan kepapaan, takutkan kemiskinan, fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a, maka akan Allah Ta'ala kayakan kalian daripada kelebihannya jika dia kehendaki. Maka kena fikir, Allah Ta'ala yang berkuasa untuk berikan kita berkenaan. Tapi ini benda yang tak boleh akan mudah difahami kecuali orang yang ada iman yang benar saja. Orang yang tak ada iman yang benar, dia akan sentiasa ragu-ragu. Dia kata macam nak menang, kita ada kapal terbang, macam nak menang, nanti kena sekat ekonomi. Jadi ketakutan itu memang kita kata tak pelik, memang logik untuk takut, tapi kita dah ada penawar. Kita dah ada ubat untuk ketakutan. Jadi kita dah ada solution yang Allah Ta'ala sendiri berikan. Yang pertama pada sudut asal tu adalah benar, ikhlas kepada Allah SWT. Yang kedua adalah berkaitan ni adalah iman yang benar. Dan juga benarnya penyerahan kepada Allah Ta'ala. Itu yang penting pada kita. Kalau kita ada benda berkenaan, maka insya-Allah kemenangan bersama-sama dengan kita. Dan bahkan kalau kita dapat jawatan, janganlah sibukkan untuk kekalkan jawatan berkenaan, tapi buatlah kerja untuk menyebarkan Islam. Jadikanlah peluang ketika berada untuk memegang jawatan tu sebagai cara untuk menyebarkan Islam. Jika setakat nak sibuk untuk supaya populariti, ambil buat. Tapi Allah Ta'ala takkan menangkan sesiapa yang tidak ikhlas untuk dia. Okey, baik. Wallahu a'lam. Okey, nanti kita ada soalan alhamdulillah. Okey. Sorry tadi memang putus, saya tak tahu kenapa. Yang bahagian depan tadi tahun ni hilang tahu, wallahu a'lam. Okey, baik. Ustaz, masalah ada sebahagian orang anggap Melayu, India, Melayu Hindu. Melayu sama dengan India, Melayu Hindu. Macam mana tu? Oh, ni mungkin zaman dulu kot. Pasal zaman dulu punya kaedah, memang orang Melayu dulu sebelum kedatangan Islam, kebanyakan kita beragama Hindu. Atau nenek kita dulu beragama Hindu. Hatta cara peletakan adat istiadat tu banyak yang sama dengan Hindu. Itu memang tak boleh lari lah. Memang ada. Tapi nak buang tu, kita kata bila kita nak buang, dia kata Wahabi. Semua tak boleh. Nak kantu tangkal tak boleh. Nak letak wak tak boleh. India boleh buat. Nak buat kenduri arwah tak boleh. Orang India boleh buat, kita tak boleh buat. Dia ada orang sekitar suka macam tu. Nak buat macam mana? Balik pada asal, sebenarnya benda tersebut, nilai sebenar kita adalah pada Islam. So, kalau kita nak menang, kita bersama Islam. Sebab itu Umar bin Khattab, dia pernah marah pada Abu Ubaidah bin Jarrah. Bila Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar bin Khattab lintas sungai, berenang sampai tebing. Abu Ubaidah bin Jarrah puji Umar. Dia kata, wahai Umar, engkau Arab tulen. Lalu Umar tumbuk dia jatuh. Bila jatuh, Umar kata, mujur engkau. Kalau orang lain sebut lagi teruk aku buat. Lepas tu Umar kata apa? Kita ni kan, engkau sebut tak Arab. Umar kata kita ni satu kaum. Kan, sebelum daripada Islam ni kan, memang hina kan. Lepas tu Umar kata, kita ni satu kaum yang telah muliakan Islam. Nahnu qaumun azanallahu bil Islam. Kita satu kaum yang telah muliakan dengan Islam. Kita menguasai sebab Islam. Islam yang bantu kita, jadikan kita berkuasa. Famah mana tagil izzata, setiap kali kita cari kemuliaan selain Allah Taala muliakan kita, dengan ma'azallahu bihi, azallallah, Allah Taala akan hina kita. Itu basic. Dia bukan bangsa tersebut yang menjadi tajuk. Yang menjadi tajuk adalah agama. Tapi benda ni masih lagi masyarakat kita tak boleh pegang. Tak boleh nak pegang sangat. Kebanyakan kita ni pasal Islam kita ikut geografi. Abah buat, kita buat. Mak buat, kita buat. Kita tak tahu Islam nak apa dari kita. Kita tahu kenapa Islam tu benar. Sebab tu kenapa kemenangan tu masih lagi jauh. Sebab kita ni pasal kali kepada asalnya kemenangan kedudukan Empire Melaka dan sebagainya, punca sebab Islam. Sebab Islam ketika melaksanakan hukum Allah Taala tu, ketika Islam menguasai dan juga merajai. Tapi bila tak nak dapat lari daripada Islam ni, Allah Taala bagilah kekalahan pada kita. Itu sudut asal sebenarnya. Bukan persenjataan tu punca. Sebab kita tengok kan, kalau kita kena beratus tahun, Afghanistan ni cuba dijajah berkali-kali. Tapi mereka ni memang macam badui biasa kan. Dia plain. Cara fikiran dia plain. Dalam hidup mereka tu, dia kata kat dunia ni, kat dalam tempat mereka ni ada 3 je. Sama ada mukmin, munafik, kafir. Dia tak ada nilai, tak ada. Engkau tak ada, sama ada engkau seorang mukmin, beriman, atau engkau munafik, atau engkau kafir. Dia ada kategori itu je. So, tak ada kategori lain. Simple. Kita ni payah kan. Orang tu dah buat ajaran sesat pun,
Kita masih lagi entah dia tahu, awak tak tahu apa. Mungkin ada hidayah Allah Ta'ala bagi pada dia. Mungkin. Last sekali tak tahu. Hak dan batil tadi rosak. Al-haqqu wal batil. Dia jadi bercampur aduk. Tak dapat dipisahkan. Okay, baik. Okay, wallahu alam. So, kita cover balik tadi bahagian yang hilang tadi kan. Sorry, minta maaf lah. Saya pun tak perasan tadi. Saya ingatkan apa, ni saya nampak lah skrin tu hilang. Pasal saya biasa kan nampak dekat belah sini, belah kanan ni. Nampak dekat sini, saya akan tahulah masih lagi on. Tapi bila tadi hilang kan, lepas tu Abu Talha pun telefon. Beritahu Ustaz dia putus. Jadi minta maaf banyak. Tak sangka malam ni putus. Okay, baik. Alhamdulillah kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Nanti kita punya tajuk yang berikutnya, yang terakhir insyaAllah, berkaitan dengan Islam agama sempurna adalah persoalan yang ke-10. Nanti berkenaan kan, yang ia adalah berbeza-beza, percanggahan hati. Kenapa kita ni tak boleh bersatu hati? Kenapa tak boleh bersatu hati? Di antara kita yang beriman, yang Muslim, mengaku Islam ni, kenapa kita masih berbeza dari segi hati kita? Ini insya-Allah Allah Ta'ala akan beri peluang bagi kita akan bincangkan insya-Allah pada masa yang akan datang. Okey, baik. Okey, kita berhenti sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.